Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengar pandangan daripada Abdul Rais yang berkaitan dengan adab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, hari ini saya nak terangkan berkaitan dengan adab macam apa yang fungsi kita katakan tadi. Okay, hari ini macam kita tahu adab tu lah sesuatu yang sangatlah penting, lagi-lagi daripada masyarakat zaman sekarang, lagi-lagi di negara kita zaman sekarang, anak muda zaman sekarang dan pun penuntut ilmu zaman sekarang. Okay, ada yang kita boleh tahu ialah budi bahasa dan kesopanan. Okay, contohnya apabila seorang penuntut ilmu itu apabila bertutur dengan gurunya di dalam kelas ataupun bercakap dengan dekat kelas dengan gurunya, sepatutnya cakap secara lembut ataupun sopan. Dia tidak akan menggorengkan hati guru itu. Dan kedua, dia tidak mempergelangi ataupun tidak kurang ajar pada guru itu. Dan yang ketiga, dia tidak akan keluar tanpa minta izin. Sepatutnya antara adab ni ialah dengan guru patut meminta izin apabila keluar daripada kelas. Betul tak? Betul, saya setuju dengan pandangan itu. Okey, yang kedua ialah adab ni sangatlah ditekankan di dalam agama Islam. Kerana apa? Sedangkan dari para ulama salaf pun sudah membuatkan sesuatu kitab yang khusus berkaitan dengan adab. Nampak? Sedangkan ulama salaf pun dah buat kitab berkaitan dengan adab. Bermakna adab ni memang penting lah yang perlu kita patuh dan jaga. Ya, adab ni sangatlah penting kepada masyarakat zaman sekarang. Lain lagi bagi penuntut ilmu dan penuntut ilmunya lagi ialah penuntut ilmu biang. Menuntut ilmu agama lah, seperti menuntut agama ni maktab ke di mana saja dia pun tekankan lagi adab itu. Okey, yang ketiga, kesannya sekiranya seseorang itu tiada adab sangatlah banyak dan sangatlah impak yang sangat penting sekali. Cuba sampaikan kesan apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga adab. Okey, kesan yang kita tidak menjaga adab atau kita tak ada adab ialah ilmu kita tidak akan berkat. Apabila seorang penuntut ilmu, dia akan menuntut ilmu dia tidak akan berkat dan tidak akan faham apa yang guru itu mengajar. Yang kedua, dia akan dipandang hina. Dia akan dipandang hina bukan sahaja kawan-kawan atau guru, tapi masyarakat lain. Apabila dia keluar daripada sekolah itu ataupun tempat menuntut ilmu itu, orang akan memandang dia sebagai penuntut ilmu. Dan tetapi orang akan memandang dulu kepada adab tu. Sebab apa? Ilmu dengan adab ni dia seiring. Sekiranya orang tu tiada ilmu, sekiranya orang tu tiada adab tapi ada ilmu, orang tu akan berjaya. Tetapi kalau orang tu tiada adab tapi tak ada lepas tu dengan ilmu, dia pergi seiring, susah. Sebab apa? Orang akan pandang dulu adab itu. Sebab adab itulah sangat berperan bahawa orang akan mendengar. Bahkan contoh seperti orang itu nak kongsikan sesuatu ilmu, macam orang tak kongsikan ilmu tapi dia tak ada adab, dia berkurang ajar, berkata kasar, itu tandanya orang itu, orang lain akan pandang orang ini tidak boleh dijadikan sebagai contoh. Tapi kalau orang itu beradab, lepas tu bercakap dengan sesuatu ilmu, orang akan memandang dia sebagai orang yang contoh, yang sepatut kita dijadikan admire, orang katakan orang admire. Jadi daripada itu adab ni sangatlah penting bagi penuntut ilmu. Dan lagi apabila penuntut ilmu itu dia belajar dengan guru-gurunya seperti pensyarah, guru-guru dan lain-lain. Jadi adab penuntut ilmu sangatlah penting bagi dalam masa sekarang. Okey, saya cakap ni bukan saja kosong, tetapi para ulama pun dah ada berikan satu hujah. Mau dengar hujahnya? Okey, hujahnya ialah daripada Habib Umar bin Hafiz mengatakan, mahkota seseorang adalah akhlak dan adab seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatannya adalah budi pekertinya. Itu daripada Habib Umar bin Hafiz mengatakan betapa pentingnya adab itu kepada seseorang, lagi penuntut ilmu. Dia maksudnya ilmu itu sangatlah dia kena seiringkan dengan adab. Sebab adab tu luas. Tapi kalau adab tu luas dengan ilmu luas, insya-Allah memang orang itu yang lagi-lagi orang penuntut ilmu tu akan menjadi dunia dan akhirat. Masya-Allah. Itu saya terima kasih. Ada pertanyaan? Ya. Apa cara ataupun faedah untuk kita kurangkan pelajar-pelajar ataupun orang yang kekurangan adab? Okey, cara untuk mengatasi atau cara nak nak kasih masyarakat lain sedar adab itu sangat penting. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang sepatutnya adab tu yang kita tahu kan sangat penting kan. Okay, jadi cara ni ialah bagi zaman sekarang kita ada media sosial. Jadi dengan media sosial kita kongsikan sesuatu adab itu.
apakah itu adab? Seseorang itu akan main peranan adab itu kongsikan dalam media sosial. Sebab sekarang orang lain akan menggunakan handphone ataupun alat gadget kan untuk melihat media sosial. Nanti orang itu akan sedar, insya-Allah. Dan selain itu, kita boleh buat satu majlis ilmu bersarasan. Majlis ilmu bersarasan dengan satu adab. Yang ketiga, kita buat satu poster atau banner di setiap sekolah ke ataupun buat kat universiti ke apa, kita kongsikan apakah itu adab dan kenapa pentingnya adab itu. Dan kita yang keempat, kita besarkan lagi dakwah. Sebagai orang-orang yang berdakwah ni, yang belajar ilmu dakwah ni, saya bakal lagi berkaitan tentang adab. Bahawa adab ni sangat penting. InsyaAllah bila ramai orang kerap sekali mendengar perkataan adab-adab, insya-Allah masyarakat zaman sekarang ni semua akan beradab. Kita boleh ambil contoh macam kat Jepun lah. Kalau kat Jepun kan kita tengokkan semuanya ada kesopanan dia orang sendiri kan, ada dia orang sendiri. Nampak semuanya orang memandang Jepun tu, negara Jepun tu sebagai negara yang penuh dengan adab. Jaga kebersihan, jaga tutur kata dan macam-macam lagi. Macam itulah kita kena ambil contoh kepada negara itu, menjadikan negara kita sebagai negara yang beradab juga. Sebab kita takkan orang Melayu, orang beragama Islam, yang agama Islam pun dah tekankan tentang adab. Lagi orang Melayu pun dulu pun dah tekankan adab itu sangat penting. Jadi adab tu kita kena isi dengan ilmu, dan adab kita kena mula daripada kata-kata kita dah. Jadi cara yang itulah 4 cara itu saya suggestkan atau saya rekomenkan kepada semua orang gunakan 4 cara itu. Seterusnya soalan saya ialah apa pandangan Rais tentang remaja-remaja zaman sekarang? Okey, remaja zaman sekarang di Malaysia ni lah. Okey, yang saya dapat lihat lah. Remaja zaman sekarang ni saya lihat kurang sedikit adab dengan lagi-lagi dengan guru, lagi-lagi dengan orang-orang tua kita tahu kan. Tapi saya nak lebih tekan kepada guru lah. Sebab guru lah yang akan mendidik juga dekat sekolah, dan ibu pun mendidik kat rumah. Jadi 50%, 50%. Jadi dekat guru ni dia akan mendidik anak muridnya berkaitan dengan adab. Dia akan ajar macam mana kata-kata. Tapi sekarang ni murid pun banyak mengajar dengan guru-guru, menendang dan macam-macam lagi lah dia buat kepada guru itu, dan berkata kasar lah dan memaki guru itu. Itu satu adab yang tidak patutnya. Itu salah satu perbuatan yang tidak sepatutnya. Jadi dengan itu saya berharap kat sekolah menekankan bahawa adab itu sangatlah penting. Macam saya cakap tadi, 4 cara itu kena ditekankan. Dan bagi saya juga dekat remaja zaman sekarang ni, sepatutnya kena mengambil peranan dan tambahkan lagi ilmu apakah itu adab. Itu saja. Alhamdulillah, itu sahaja yang pandangan yang disampaikan oleh Abdul Rais. Kita tutup kita punya program kita ini dengan tasbih kafarah dan salat Mas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.